Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah kembali lagi kita dalam rancangan Anas Rahmat dalam channel Anas Rahmat. Okay guys, aku dalam beberapa hari ni tak dapat nak upload video. Okay. Sebelum aku start dengan cerita-cerita aku yang sekejap lagi, aku nak bagi tahu. Kali ni aku tak buat live. Bukan sebab aku tak nak buat live, sebab yang lepas korang pun sedia maklum live tu sangkut-sangkut, streaming tu sangkut-sangkut, jadi tak seronok untuk dilihat. Cuma bezanya hari ni aku buat recording. Okay, apa itu recording dan apa itu live dan apa itu editing. Berbeza dengan recording dengan editing, aku cuma record balik apa yang aku cakap ni melalui software OBS ni, dan aku akan transition lah. Dan aku tak ada editing apa-apa, dan aku terus upload dalam YouTube channel aku. Okay, berbeza dengan sebelum ni aku buat live, jadi dia punya output dia tu sangkut-sangkut, jadi korang tengok pun dia jadi tak berapa menarik. Okay, so hari ni aku cuba method yang lain supaya korang boleh dengar dan fokus lah dengan apa yang aku nak sampaikan. Okay guys, sebelum kita start, okay, apa yang aku nak ceritakan hari ni, aku tak nak cerita meleweh lah, kita start terus lah. Sebab aku pun tak nak bercadang aku nak rakam video ni panjang-panjang. Mungkin pendek je lah, sebab hari ni aku nak sampaikan cerita berdasarkan pengalaman aku sendiri berdepan dengan benda-benda mistik ni. Okay, kita start. Tajuk cerita aku hari ni adalah Cik Lang Bandar Penawar. Okay. Korang tahu tak kat mana lokasi Bandar Penawar ni sebenarnya? Kalau korang tak tahu, Bandar Penawar ni adalah dekat Kota Tinggi. Kawasan nak ke Desaru tu. Sebelum sampai Desaru ada simpang masuk kanan ke arah Bandar Penawar. Masa umur aku tingkatan 4, aku daripada sekolah bandar, sekolah Taman Johor Jaya tu, aku pindah ke sekolah Bandar Penawar. Jangan tanyalah kenapa aku pindah, tapi memang aku dipindahkan atas sebab-sebab tertentu lah, yang aku tak boleh nak ceritakan kenapa aku pindah sekolah. Okay, sekolah Bandar Penawar ni unik sikit. Bukan sekolah bandar Penawar ni unik sebab masyarakat dekat sini kita setempat, sekelompok saja. Okay, kita ni memang kenal antara semua lain. Dia seronok lah duduk Bandar Penawar ni. Tapi apa yang aku nak sampaikan bukanlah cerita pasal masyarakat ke ataupun siapa-siapa yang kawan-kawan aku kat Bandar Penawar. Tapi aku nak ceritakan kisah pengalaman aku berdepan dengan benda-benda mistik ni. Okay, untuk pengetahuan korang, ini adalah kali pertama aku berdepan dengan benda ni, dan juga maksudnya encounter lah, maksudnya dia dengan aku berdepan. Ini adalah kali pertama dan juga kali terakhir kita bertembung. Dan aku nak ceritakan apa yang berlaku dekat aku masa aku bertembung dengan Cik Lang ni. Aku tak boleh nak sebut nama penuh dia, kau mungkin boleh tahu. Mungkin ada orang setengah tempat dia panggil Kak Lang lah apa, tapi aku panggil dia Cik Lang lah. Okay, cerita ni berlaku masa umur aku, kalau tak salah aku dalam 18-19 tahun. Masa tu aku belajar kat UiTM. Okay, setiap berapa bulan tu kan belajar UiTM mesti cuti SEM. Mak aku pula, keluarga aku masa tu meniaga kat Bandar Penawar. Diorang jual nasi lemak kukus. Kalau korang ke arah ke Bandar Penawar tu, ada nama tempat tu dekat Medan Selera Bandar Penawar. Mak bapak aku meniaga kat sana lah. Diorang jual nasi lemak kukus, pagi-pagi jual sarapan, bawa lah ke malam. Biasa malam ni preparation lah, persediaan untuk berniaga pagi. Okay, masa tu aku masih ingat lagi lah, cuti SEM aku balik daripada cuti universiti. Aku tolong mak aku meniaga. Memang agak pelik sikit lah, sebab yelah benda-benda macam ni masa tu kita ni budak-budak umur-umur belasan, umur 18-19 kan, tengah-tengah macam poyo kan, tengah macam berani sangat kan. Satu hari tu mak aku pesan dengan aku, kami ni meniaga lah kat Bandar Penawar ni. Tapi sekarang mak aku dah tak meniaga lagi dah, dulu lah.
tengah meniaga, dalam maghrib lebih kurang macam tu. Mak aku pesan dengan aku, mak aku pesan suruh aku balik ambil lada kering, kalau tak salah aku lada kering dan bawang lah, untuk daripada rumah nak bawa ke kedai supaya mak aku boleh blender untuk persiapan hari esok. So aku pun tanpa fikir panjang pun, yelah rumah pukul 8 lebih, kau nak fikir apa kan? Kau pun balik lah. Tapi sebelum balik tu mak aku pesan dengan aku, Nas, sekarang ni tengah musim sebenarnya Cik Lang ni bertempiaran sebenarnya. Semalam aku panggil mak aku Mami. Mami ada terdengar sikit bunyi dia kat depan rumah. Dalam kepala otak aku set ni masa tu, mak aku ni main-main je sebenarnya, saja je nak takutkan aku. Mak aku memang suka macam tu, dia saja nak takutkan aku. Aku pun tak adalah terfikir macam serius ke. Aku tak anggap serius lah perkara yang mak aku cakap ni. Okay, kalau korang yang nak tahu benda ni keadaan dia macam mana kan, kadang-kadang aku kena tunjuk lah sikit. Kena tunjuk sikit lah macam mana keadaan dan bentuk yang benda yang aku nak masukkan ni kan, supaya korang faham apa yang aku encounter masa tu. Okay, ni antara benda yang aku jumpa lah. Okay, aku dengar pun aku berderau lagi, jantung aku masih berdebar lagi. Sebab kita pernah lalui kan benda-benda ni depan mata. So dia punya berdebar tu lain macam. Nak sampaikan kat korang pun, aku tengok jam aku dah ada 12 lebih pun agak berderau juga jantung ni kan. Okay, tak apalah, kita teruskan apa yang aku nak sampaikan kat korang. Okay, okay, bermula macam ni. Aku pada rumah tu, daripada kedai tu, aku bawa kereta. Kereta masa tu kereta Fortuner Saga lama lah. Nombor plate pun dah JBN kan, nombor plate lama. Jadi daripada kedai tu, jarak daripada kedai ke rumah aku tu lebih kurang tak jauh pun. Kalau naik kereta lebih kurang 5-6 minit dah sampai dah. Kalau jalan kaki tu lama lah, 20 minit jugalah. Tu dalam perjalanan balik tu aku terus, okay, rumah Bandar Penawar ni aku cerita sikit geologi dia. Rumah Bandar Penawar ni fasa 1 tau, zaman-zaman dulunya rumah tau. Dia rumah batu betul, tapi sebiji-sebiji. Macam korang google lah bentuk, aku tengok rumah Bandar Penawar ni, dia sebiji-sebiji. Dan kalau tengok macam rumah kat US lah sebenarnya. Ada sebiji rumah dan jarak dalam 20-30 meter rumah lain. Dia bukan rumah teres melekat-lekat tau, dia sebiji. So waktu balik tu, waktu nak pergi rumah tu, aku bawa kereta. Umur aku 18 tahun, aku dah memang ada lesen lah. Bukan lesen kerajaan lah, sebenarnya kat lesen mak bapak aku. So bawa kereta pergi ambil barang. Aku pun bawa kereta, layan bawa kereta kan. Sampai je kat rumah, parking tak sempat tutup lampu. Aku pun keluar lah. Aku keluar rumah. Bila aku keluar daripada kereta, tutup pintu kereta, aku pun teruslah menuju ke pintu rumah. Raba-raba kocek juga masa tu, cari kunci rumah kan. Lupa kunci rumah letak dalam kereta. Kunci kereta lain, kunci rumah lain. So masuk balik dalam kereta, cari menonggeng lah sikit tu kan, mencari. Bila aku keluar balik, aku ternampak, salah nak cakap aku masa aku keluar tu, aku ternampak satu lembaga putih betul-betul depan pintu rumah aku. Aku nak masuk rumah ni, tapi dia dekat depan pintu rumah. Betul. Jadi aku pun rasa macam, masa tu tak terfikir tau. Dia tanya juga apa tu kan, sebab jauh lagi. So aku jalan setapak ke depan. Bila dah sampai makin setapak, baru aku teringatkan kata mak aku pasal benda ni. Weh, meremang weh bulu roma ni. Baru aku teringat kata mak aku. Aku terpaku bro, terpaku gila. Terus jadi jam. Badan ni automatik dia jadi macam tak bermaya tau. Dia macam keras pun dia. Macam tak ada darah orang cakap. Kaku, statik aja macam tu tau.
orang mesti tanya macam mana bentuk kan. Aku kadang-kadang nak cakap pun susah, tapi lebih kurang macam ni lah yang aku nak tunjuk. Tapi taklah nampak muka, berdiri tersegak, tegak je. Aku rasa masa tu ketinggian dia lebih kurang, tinggi dia lebih kurang macam aku juga, cuma lebih tinggi sikit. Nak kata tinggi sangat pun tak juga. Tapi ya, itulah yang aku gambar, aku boleh nampak. Tunduk, rambut je semua, tapi kaki tak jejak. Aku cuba nak lari, jangan cakap lah, aku cuba nak lari juga masa tu. Nak elak lah daripada pertembungan ni orang cakap kan. Sebab ada orang cakap kalau nampak benda-benda macam ni, kalau boleh elak, kalau tak pandai lah, tak faham nak baca apa ke, tak kuat semangat. Aku pun masa dalam keadaan aku statik tu, kaku. Aku tahu ada kereta lalu lalang kat belakang aku macam, tapi macam dia macam ni tau, macam kereta je lalu zoom, tapi kau tak boleh buat apa-apa. Kau kena paku. Makin lama dia bukan statik berdiri tau, makin lama dia makin hampir. Mesti korang terfikir, kenapa lah kau ni Nas tak baca ayat kursi ke, tak baca Fatihah ke. Okay babe, dalam situasi macam ni, otak ni dia generate tau. Dia fikir apa yang perlu kita buat. Aku fikir lari, baca ayat kursi, baca bismillah, baca Fatihah, macam-macam benda aku fikir bro. Macam-macam perkara aku fikir. Tapi yang hebatnya, yang ajaibnya, tengah kau berfikir nak bercakap apa, nak baca apa, kau tak mampu buat apa-apa pun. Aku ingat aku baca bismillah tu, aku kononnya otak aku siap, okay, baca ayat kursi Nas, fokus. Kau tahu tak apa yang aku baca? Aku sebut peace. Itu je weh. Aku tak sempat membaca bismillah sampai habis. Aku tak tahu, mungkin yelah kali pertama encounter benda-benda macam ni, mungkin kau tak cukup kuat semangat kau tak cukup hebat diri kau, menjadikan diri kau sendiri kaku tau, lemah. Dan bila benda tu makin lama makin hampir dengan kau, makin lama makin hampir, kau dapat rasakan perasaan takut tu, yang sampai satu tahap maksimum. Kau dah tak boleh buat apa, nak kaki kau dah nak ketor. Kau rasa macam kaki ni dah macam tak ada darah, bergegor-gegor kaki kau. Kau rasa badan kau shake. Kau rasa betul-betul badan dengan roh ni macam nak berpisah dah, rasa dah. And then kau tak tahu langsung adakah perkara ni betul-betul ke atau kau mimpi ke. Kau tak boleh nak adapt tau. Tapi benda ni makin lama makin hampir. Kalau ikutkan otak logiknya, kau boleh je nak lari. Tapi persoalan yang aku fikir masa tu, aku tak tahu aku nak buat apa. Aku nak lari ke, tapi macam kaki aku tu kena paku, macam kena pasak kat situ. So kepala aku tu hanya fokus kat dia. Aku tak boleh tengok kiri kanan. Aku dengar bunyi macam kereta lalu lalang, macam zoom, bunyi angin ke apa. Tapi benda ni berlaku depan mata kau, dia nampak statik je. Kau tak boleh bergerak tau. Aku tak tahu macam mana aku nak gambarkan, tapi aku harap korang faham lah maksud aku ni kan. Aku yakin ada orang-orang yang tengok ni, mungkin dia pernah lalui, pernah encounter benda-benda macam ni. Dan aku lalui kali pertama, umur aku lebih kurang 18-19 tahun. Jantung aku hilang sekejap. Macam dah tak ada apa-apa dah lagi lah. Dan makin lama dia makin hampir. Bila dah nak sampai dekat tu, aku flat, hitam dia terus. Gelap di dunia aku. Aku sedar-sedar aku pitam je. Itu kali pertama aku jumpa lah benda-benda macam ni kat Bandar Penawar. Dan mak aku balik. Aku tak pasti, tak ingat dah waktu tu bila mak aku balik. Mungkin sebab mak aku tahu dah lama sangat aku balik rumah, tapi tak sampai dekat kedai balik. Dan suruh mak aku balik lah. Dia menyonsong orang panggil lah. Menyonsong aku balik lah. Dengan ayah aku pinjam kereta siapa aku tak pasti, datang rumah. Dan dia nampak aku baring dekat depan pintu rumah, pegang kunci rumah lagi ni. Benda ni pelik lah. Kenapa mak aku pelik lah, kenapa aku baring kat depan pintu rumah kan?
kenapa tak masuk, kenapa tidur kan. Macam pelik lah kan. Then mak aku kejut, Nas, bangun. Aku pun bangun lah dalam keadaan blur-blur, pino-pino dengan terkejut kan. Macam uish, nampak mak aku pun terkejut. Mak aku tanya, kenapa ni, apa yang berlaku kan. Dan mak aku cakap aku nak masuk dalam rumah dulu. Tapi badan still shaking, badan masih bergegar-gegar, punya takut dia, merah, pucat, darah semua dah tak ada lah dalam tu. Dan aku cakap mak aku jumpa benda ni lah depan pintu rumah. Aku terkejut sebenarnya. Dan baru bapak aku buka cerita. Okay, 2 hari lepas, 2-3 hari lepas, memang dah kecoh sebenarnya kat Bandar Penawar ni. Benda ni memang berkeliaran ke rumah lah. 2 hari sebelum kejadian ni, dia melepak dekat depan pokok pelam rumah aku. Rumah aku ada pokok pelam satu, pokok pelam yang dah dewasa lah, dah matang lah. Dia melepak kat situ. So bapak aku cakap dia memang pot je situ. Aku tak tahu sama ada dia berpindah ke dia pot. Lepas tu bila malam dia berbunyi, Aku buka sound sikit lah bunyi supaya korang tahu macam mana bunyi dia. Aku aku tunjuk sikit sound dia macam mana bunyi dia. Bapak aku cakap masa tu bunyi dia macam bunyi rusa. Tapi soalnya, kalau bunyi rusa, mak aku tanya balik, serius ke bunyi rusa? Kan? Sebab apa? Bunyi rusa takkan macam ni. Ni bunyi yang korang dengar. Inilah bunyi klik. Inilah yang bunyi, kata bapak aku, macam ni. Kan? Lepas tu baru dengar orang benda-benda mengilai macam tu. Tapi mak aku tegur masa tu kat bapak aku, serius ke benda bunyi macam tu adalah bunyi rusa? Tapi bapak aku cakap ya, bunyi rusa. Sebenarnya mak aku nak sedapkan hati bapak aku, nak sedapkan hati mak aku je. So waktu aku pengsan tu, bila aku bangun, itulah yang bapak aku cerita kat aku. Tapi dia tak berakhir macam tu je bro, kawan-kawan. Dia tak berakhir macam tu je. Cerita ni, aku sakit ni sampai aku demam tau. Demam 2-3 hari, sampai orang tua aku terpaksa cari orang yang pandai bagi air penawar. Aku malam aku tidur meracah tau. Macam benda ni terbayang kan. Sebenarnya bukanlah aku masa tu aku nak terbayang sangat. Bila kau baring, kau lepak seorang-seorang je kan, automatik dia macam flashback tau. Dia macam flashback. Kau tak boleh lupa pandangan. Kau tak ingat tau macam mana bentuk rupa dia. Tapi apa yang kau nampak tu, dia hanya macam kilasan je. Tapi kilasan tu kau tahu inilah encounter tu. Besar, putih, tersegam depan mata kau, dan dia datang pelan-pelan macam ni. Aku tak boleh nak cakap macam mana keadaan sebenar dia, tapi itu yang aku rasa. Tapi kalau korang berada kat tempat aku, yang kuat semangat tu, aku tak nak cakap lah. Mungkin dia boleh baca sesuatu ke apa-apa yang boleh datangkan, boleh menjauhkan ni. Macam aku umur 18 tahun, 19 tahun, tengah nak membesar, orang kata tengah baru nak mula-mula dengan hidup. Bukan hidup lah, baru nak mula dengan jumpa dunia kan. Bila encounter benda-benda macam ni, kita ni consider jakun lah masa tu. Lain macam tau. Takut dia. Aku cakap tu serang lah, aku masa tu aku dah berikrar dalam hati aku, inilah kali pertama aku jumpa, dan aku mengharapkan itulah kali terakhir. Tapi Alhamdulillah, sehingga kali ini aku belum berdepan lagi secara nyata, secara face to face. Itulah kali pertama aku jumpa, dan aku mendoakan, aku mengharapkan itulah kali terakhir. Sebab orang macam aku tak kuat semangat untuk berdepan-depan dengan benda-benda macam ni kan. Tapi apa yang aku nak sampaikan kat korang ni bukan sebab aku nak cerita aku ni berani dah sekarang aku boleh cerita. No. Apa yang aku nak sampai korang ni adalah a part of the pengalaman aku, supaya korang faham bila akan datang bila satu hari nanti, kalau korang katakanlah terjadinya, terserempak dengan benda-benda macam ni, aku harap korang tahu apa yang korang nak buat, apa yang perlu korang buat. Jangan jadikan macam aku, baca bismillah pun tak habis. Bis tak. Situasi ni aku pernah jugalah. Masa aku berubat tu dengan orang, satu imam tu, dia cakap lah dengan aku,
apa yang aku baca masa aku jumpa dia. Aku cakap aku tak baca apa-apa pun. Kalau boleh aku nak bercakap je, aku nak menyanyi, apa pun kalau boleh lepas mula aku lepas. Tapi yang aku mampu time tu bercakap adalah bis. Sebenarnya aku nak sebut Bismillahirrahmanirrahim kan, aku nak baca Yasin, baca Yasin aku nak baca ayat kursi masa tu. Tapi memandangkan dalam situasi tu, aku tak mampu pun nak sebut perkataan Bismillah tu sampai habis. Aku harap kalau ada siapa-siapa kawan-kawan aku yang pernah mengalami situasi macam aku ni, tolong komen dekat bawah ni, nanti baca dan komen. Aku nak tahu pengalaman korang. Kalau boleh aku nak korang cerita sama dengan aku. Aku nak tahu apa yang korang rasa masa kali pertama encounter ni. Aku yakin ada kawan-kawan yang juga pernah mengalami perkara yang sama macam aku. Dan aku yakin ada juga orang yang jumpa tapi diorang boleh control the situasi, control situation dia. Apa dia nak buat, apa yang perlu dia buat. Tapi soalan yang berlaku sekarang ni, soalnya, adakah korang mampu untuk berdepan? Itu soalan yang korang perlu jawab. Tanya dengan diri korang, betapa kuatnya diri kau. Maaf. Kita bukan cakap soal siapa berani atau siapa tak berani tau. Kadang-kadang ada setengah orang ni, dia fikir dia cukup berani untuk berdepan dengan benda-benda macam ni. Tapi soalnya dia tak pernah berdepan. Aku lalui. Sebelum aku jumpa benda ni, aku pernah cakap dengan kawan-kawan aku, mungkin cakap besar pun je juga, kalau aku jumpa benda-benda macam ni, aku rasa aku yakin aku berani. Tapi itu sebelum aku jumpa. Tapi bila lepas aku jumpa, aku baru sedar betapa hebatnya keyakinan aku masa tu. Dia hanya setinggi ni je. Aku berjangka kan, besar ni je, kecil je. Untuk engkau berdepan dengan dia, kau perlu kuat. Kuat semangat. Dan kau kena betul yakin dengan diri kau. Aku, InsyaAllah, aku rasa hingga kali ni pun aku belum yakin. Okay, itu antara cerita aku nak ceritakan kat korang. Apa yang berlaku, based on true story lah, okay? Based on pengalaman aku. Aku yakin kawan-kawan aku yang daripada Bandar Penawar pun mungkin lalui perkara yang sama. Sebab situasi ni berlaku, dia datang on the spot. Dia datang dalam 1 minggu. Ni cerita dia seminggu kat Bandar Penawar. Dia bukan serang kat aku je, dan dia serang juga rumah-rumah orang lain masa tu. Dan aku adalah salah seorang mangsa yang boleh dikatakan sehingga hari ini menjadikan benda ni adalah pengalaman hidup yang susah kita nak dapat. Aku rasa cukuplah encounternya sekali je, cukup. Aku tak tahu kalau aku berdepan untuk kali kedua apa yang berlaku. Mungkin aku lebih berani ataupun mungkin aku akan lagi teruk. Yang itu aku tak dapat nak pastikan. Okey kawan-kawan, itu antara cerita yang aku nak sampaikan hari ni. Aku harap korang ambil cerita aku ni, jadikan sebagai pengajaran dan iktibar. Jangan korang terlalu angkuh dengan diri korang. Jangan terlalu sombong untuk yang korang terlalu yakin untuk berdepan dengan benda. Sebab benda-benda ni dia sebenarnya ada kat sekeliling kita. Mungkin masa aku bercakap ni mungkin dah ada kat sekeliling, kerana aku pun tak pasti. Allahualam. Aku harap janganlah. Okay, aku rakam ni pada pukul 12.35 malam. Aku tahu aku dah beberapa hari ni aku tak sempat nak rakam, aku nak cerita. Tapi hari ni aku ada masa sikit, so aku sempat lah cerita sikit dengan korang kan. Antara sebab, antara cerita-cerita yang menarik untuk aku kongsikan. Okay, ini antara pengalaman kali pertama encounter. Dan aku pernah juga berdepan dengan cerita-cerita lain, cerita encounter benda-benda mistik ni. Tapi taklah macam yang aku kes yang pertama ni, yang di Bandar Penawar ni. Sebab Bandar Penawar ni cerita ni agak unik sikit. Antaranya sebab kita encounter berdepan, dia dan aku. Kalau aku nak gambarkan rupa bentuk dia, macam aku ceritakan awal-awal tadi lah. Aku tak nampak batang hidung. Sumpah aku tak pernah tak nampak pun. Aku tak tahu sama ada aku tak nampak atau aku tak fokus kat situ, atau aku cuba-cuba buat pejam-pejam mata kan. Dan dia tak bercakap sepatah pun dengan aku apa-apa. Dan aku rasa dia pun tak bergerak. Cuma kita makin lama makin dekat. Aku tak faham. Dan itu betul aku tak faham. Aku tak tahu sama ada dia bergerak ke aku atau aku bergerak ke dia. Itu aku tak pasti.
Okay, tapi yang aku pasti satu perkara, di akhir pertembungan aku dengan dia, aku pengsan. Itu aku pasti. Okay. Okay guys, itu je cerita untuk hari ni. Aku akan sambung, aku akan sampaikan lagi cerita berdasarkan pengalaman aku dan pengalaman kawan-kawan aku yang lain, ataupun siapa-siapa je yang nak share dan kongsikan cerita mereka dengan aku. Aku alu-alukan kalau perlu mereka nak live dengan aku, apa pun aku boleh bawa bersama kan. So far ini je cerita yang aku rasa buat masa ni lah. Okay, sehingga aku berjumpa dengan korang lagi di siri akan datang. Aku nak ceritakan juga pengalaman aku lalu jalan Mersing Tenggaruh. Itu pun adalah cerita-cerita yang mungkin aku rasa bukan seronok lah, sesuatu yang mistik untuk aku kongsikan. Okay guys, aku nak minta jasa baik korang juga, kawan-kawan aku, kawan-kawan yang sama-sama tengok video aku ni. Kalau suka atau tak suka sekalipun, yang pasti korang kena subscribe aku, sharekan video aku seberapa banyak yang korang boleh share, like lah video aku. Aku minta jasa baik, support daripada kawan-kawan supaya aku boleh buat video akan datang yang lebih baik dan lebih berkualiti lah. Okay, so sehingga kita berjumpa lagi, jangan lupa like, subscribe and share. Okay, semoga kita berjumpa lagi di siri akan datang, di channel Anas Rahmat. Okay, goodbye. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Jumpa lagi. Bye.